Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini kita akan continue dengan chapter yang ketiga bagi subjek DSP 4033 iaitu event handling. So hari ini tak banyak yang saya perlu ceritakan, hanya ada 7 slide sahaja yang berkaitan dengan event handling. Jadi untuk slide yang pertama saya nak awak lihat apakah yang dimaksudkan dengan event handling. So, pada paparan ini, event handling adalah merupakan satu mekanisme yang mengawal sebarang tindakan dan juga menentukan apakah jenis tindakan yang perlu dilaksanakan ataupun yang perlu dilakukan ataupun yang perlu berlaku. So, untuk event handling ini, untuk mekanisme ini, dia menggunakan satu model yang dinamakan sebagai delegation event model, di mana model ini digunakan untuk mengawal sebarang tindakan, sebarang action dan ianya didefinisikan secara piawaian yang standard, di mana ianya digunakan untuk generate sebarang tindakan pada semua komponen-komponen yang awak definisikan atau isytiharkan di dalam program. So, ada dua key ataupun dua kata kunci ataupun dua term yang diguna pakai dalam delegation event model, iaitu source dan juga listener. So, apa itu source? Apa itu listener? So, source ini dia dipertanggungjawabkan untuk menyediakan maklumat bagaimana sesuatu tindakan itu boleh berlaku dan dikawal oleh suatu handler bagi sesuatu source tersebut. Kemudian, ianya akan dikaitkan dengan listener, di mana listener ni pula tugasnya adalah untuk generate ataupun membina suatu respon, suatu feedback kepada tindakan yang telah dicipta oleh source. Okey, yang ini kita boleh lihat pada gambar rajah ini, di mana event source, yang pertama sekali dia kena generate tindakan, generate event. So, bila dia nak generate event, maka dia kena mencipta suatu event object. So, for example, sekarang ni kita punya source adalah button. Jadi, untuk create event pada button, awak kena create object dia. Jadi, objek yang akan melakukan tindakan pada button itu adalah event object. Adalah action event. So, bila dah create event object pada button iaitu action event, barulah ianya ditangkap oleh listener untuk mengimplementasikan event object yang telah dicipta oleh event source tadi. So, apa dia punya event listener? Event object dia adalah action event, jadi dia punya event listener adalah action perform. So, yang ni kita akan tengok dalam coding dia nanti ya. Dan di mana awak pun dah ada buku yang you dah beli daripada saya, you boleh tengok dalam tu ada senarai aktiviti yang berkaitan dengan event handling. So, bila nak guna event handling, yang pertama awak kena create object bagi event source dulu, barulah awak boleh menggunakan event listener daripada event object itu untuk memberi tindakan kepada komponen awak tu tadi. Okay? So, bagaimana ini berlaku? Dia gunakan satu metod yang dinamakan sebagai callback method. Okay. Event source, dia create object dulu. Okay. Bila dia dah create object, dia kembali kepada event source. So, pada event source dah ada object, and then sekarang dia nak buat event listener. So, kalau awak tengok dia hantar balik semula. So, yang ini yang kita namakan sebagai callback method. Okay, seterusnya ini adalah antara contoh-contoh interface yang terdapat pada event listener. So, untuk kita punya chapter, awak akan gunakan banyak control jenis action listener. Okay, jenis action listener. Okay, kalau yang melibatkan item listener, ini adalah bagi item-item yang ada list tu. Ada
combo box. Contoh combo box ataupun lebih dikenali sebagai drop down menu. Satu lagi komponen yang kita panggil sebagai list. So mana-mana komponen yang menyaraikan banyak pilihan bagi awak, itu kita gunakan item listener. Kalau mouse pula apabila melibatkan pergerakan pada mouse. Okay, gerak-gerak ada tanda error tu kan. Yang tu adalah mouse listener. Text listener lain lagi, window listener dan sebagainya. Yang ni awak boleh tengok sendiri ya. Semua di hujung jari. Sekarang ni awak Google aja. Awak akan dapat cari tentang semua kontrol ini. Okay, lepas tu kita ada, bila you pakai action listener, jadi dia punya interface adalah action event. Ini dia punya listener. Lepas tu, bila pakai action listener, jadi event dia adalah action event. And then method yang akan digunakan adalah action perform. Okay, so setiap listener interface ni kita akan ada event class dan juga event method. So macam ni, ini adalah senarai dia. So awak boleh semak sendiri ya. Boleh semak sendiri. Masa ada masa, you banyak masa kat rumah, you boleh tengok satu-satu. Tak perlu hafal dia punya definisi pun tak ada masalah. Yang penting dia tahu, interface ini akan menghasilkan kelas ini dan metod yang digunakan adalah ini. Macam tu sahaja. Lepas tu yang ini pula, apa sahaja next event yang akan di-generate oleh sesuatu komponen. So katakan button. Button dia akan pakai event yang dinamakan sebagai action event. So bila dia ada action event, jadi apa yang perlu user buat pada button? Just klik sahaja pada button, jadi dia akan generate tindakan tersebut. Tapi dengan syarat kena daftar dululah. Event object tu dulu baru dapat pakai. Checkbox menu item, sebab dia item kan banyak pilihan, jadi dia sesuai menggunakan event jenis item event. So yang ini membenarkan user untuk memilih ataupun tidak memilih item tersebut. Search pun sama juga. Search pun ada banyak item yang boleh dipilih, jadi dia jatuh di bawah item event. Lepas tu komponen yang ini bermain dengan yang bukan main dengan komponen yang kita create label apa semua, ada main dengan yang kita punya perkakas physical. List. List ni dua jenis event yang boleh diguna pakai. Sama ada nak pakai action event pun boleh, nak pakai item event pun boleh. Terserah. Menu item, kebiasaannya dia pakai action event. Window event. Yang ni nanti you boleh tengok sendiri ya. Boleh tengok sendiri. Adapter class, yang ini dia lebih fokus kepada yang bentuk-bentuk physical macam ni. Dia tak ada sangat berkait dengan komponen. Dia lebih pada bentuk fizikal. Salah satu contohnya adalah window. Dan awak boleh tengok pada bahagian window awak sebelah kanan. Di bahagian atas kan kita ada minimize, kita ada maximize, kita ada restore down, kita ada icon close. Yang itu semua dia bermain dengan adapter classes yang di bawah window adapter. So yang ni pun kita kena tengok juga untuk adapter classes. Tapi just ambil tahu pasal ini sahajalah. Tak perlu nak tahu mendalam sangat. Kalau rasa you nak tahu lebih mendalam, no problem. You boleh tambah knowledge lah. So itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa jawab quiz 4 yang akan berakhir pada pukul 5 petang ini. Itu sahaja daripada saya. Thank you very much. Assalamualaikum.